Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat kita berjumpa lagi. Bersyukur pada Allah SWT di pagi yang mulia ini. Semoga para sahabat sihat, sihat, bergembira, ceria, menikmati hidup untuk hari ini dalam keadaan penuh bersyukur. Kawan, terima kasih siapa yang mengikuti saya. Terima kasih banyak. Pagi ni seperti biasalah, saya sebagai pesakit yang menghadapi macam-macam penyakit. Selain yang terbaru Allah hadiahkan saya penyakit adalah jantung sumbat. Jantung saya 3 sumbat, 80% belah kanan, tengah 95 hingga 100%, lagi itu dah 70. Lebih kurang macam itu lah. Itu dah buat injo lah. Injo fikir nak pasang spring. Doktor yang buat cakap tak boleh, kena buat bypass. Saya kalau bypass saya belum berani lah. Sedangkan tu nak buat bypass, nak buat injo tu pun doktor saya kena serangan jantung pada tahun akhir 2019. Dan doktor suruh buat angiogram pada bulan 2 atau bulan 3 tahun 2020. Itu pun saya belum bersedia, takut lah. Sebenarnya saya takut, saya tak berani. Saya delay atau saya tangguh sehingga tahun 2022 tahun ni. Bulan 2 itu 17 bulan baru buat injo. Itulah hasil dia. Saya punya sumbat lah, sumbat turut dan kena buat bypass. Bypass doktor suruh buat itu, temu janji sebaiknya secepat mungkin lah. Sebab keadaan jantung saya masih, walaupun saya punya jantung rosak sebenarnya, ikut ukuran 60% rosak, 40% je yang baik. Jadi dalam keadaan kondisi jantung saya yang begitu, dicadangkan oleh pihak doktor supaya buat cepat mungkin. Tapi saya belum berani lah. InsyaAllah lah, mudah-mudahan anak perempuan saya yang tunggal, puteri tunggal saya, saya ada anak 4 orang. Seorang perempuan, anak yang nombor 2. Dia dah berkahwin hampir 4 tahun yang lalu lah. Tak dapat anak, maksudnya saya tak ada cucu. Tapi saya selalu angkat tangan, minta kepada Tuhan, doa, niat pada Allah SWT. Dan saya banyak juga cubalah lakukan perkara-perkara yang Allah suka, yang Rasul suka. Dan saya berdoa, dan mereka-mereka ni pun turut juga berdoa. Dengan izin Allah, bila saya sebelum ni tanya kepada puteri tunggal saya, cucu ayah mana cucu ayah? Dia dah macam tertekan. Yalah, dia berkahwin dah hampir 4 tahun. Dapat anak, macam-macam usaha dia buat secara sains, maksudnya pergi doktor, klinik, berubat alternatif secara kampung, berurut dan sebagainya. Minta doa orang-orang yang Allah berikan ilmu yang bagus. Tapi belum jumpa. Akhirnya dengan kita, dia pergi ke KTJ Betul Pahat, dan ada sedikit usaha sains, makan ubat, dan dengan usaha itu bayarlah duit. Alhamdulillah. Bila sebelum ni saya tanya, macam puteri tunggal saya macam tertekan juga. Cucu ayah mana cucu ayah? Cucu ayah dia pun, yelah, saya tanya benda tu je, tertekan lah dia. Cucu ayah belum turun lagi. Cucu ayah masih ada di syurga. Yelah, apa nak buat, saya bersabar je. Tapi dengan izin Allah, cucu saya dah turun dah dekat dunia, ada dalam perut puteri tunggal saya. Sangat bersyukur. Yang terbaru ni dalam 2 minggu lepas, saya nak confirm dengan anak saya, puteri tunggal saya. Cucu saya yang dalam perut tu lelaki perempuan. Dia cakap dah dapat lihat, dia bagikan beberapa gambaran. Tengok nampak dah alat sulit cucu saya. Saya tanya, cucu saya dah bagi nama belum? Dah. InsyaAllah dah bagi nama, cuma ada dalam perut lah. InsyaAllah kawan-kawan, terima kasih kepada yang support atas sokong saya selama ni. Saya sebenarnya apa, kalau lepas cucu saya isteri anak puteri tunggal saya selamat melahirkan cucu saya, dah dilihat lelaki dan telah diberi nama macam best lah, Muhammad Haris nama dia. Anak saya atau menantu saya pilih bakal cucu saya yang lahir nanti, nama dia Muhammad Haris. Saya sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala dan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu mendoakan untuk kebaikan dan kesejahteraan saya
dan family saya. Dan saya tak sabar sebenarnya tunggu kelahiran cucu saya dekat dunia ni. Nak dapat pangkat Datuk payah. Datuk yang dapat iktiraf dunia. Dapat ni yang Tuhan kasih. Dapat pangkat. Yelah, dapat jadi Datuk. Dapat seorang cucu sebelum meninggalkan dunia. Satu kesyukuran bagi saya. Dan saya sedang menunggu. Bila saya nanti cucu dia, saya dah lahir, saya nak peluk-peluk dia, saya nak cium-cium dahi dia, pipi dia. Saya cium tangan kanan, tangan kiri dia. Saya minta kepada Ta'ala berikan saya kekuatan, iman, kekuatan dan keberanian untuk buat bypass. Mungkin lepas kelahiran cucu saya dijangkakan insyaAllah pada bulan 8 saya dah berbual dengan puteri tunggal saya. Dia kata bulan 8. Mungkin saya akan buat lepas dapat cucu dalam 2-3 bulan bermesra dengan cucu saya. Saya akan buat bypass. Kalau umur saya panjang, saya dapat cium lagi lah. Dahi, pipi, tangan kanan dan kiri cucu saya. Tapi kalau lepas buat bypass, saya tidak dapat hadir lagi. Seperti ini kita berjumpa, kita jumpa di alam lain. Bermaksud saya dah masuk dalam kubur lah. Okeylah, malah cerita panjang lah kawan-kawan. Saya macam biasa lah pagi-pagi susun ubat. Ada 10 jenis ubat Saya sambil tu saya nampak dia buat ubat ni. Ubat yang saya perlu makan, minum ubat dia untuk kesihatan saya, ubat alternatif iaitu janggut Adam. Janggut Adam ni saya beli di Masjid Tanah Melaka daripada Tabib Adam. Saya alhamdulillah lah sejak berubat dengan Tabib Adam dan makan ubat pilihan dia, saya rasa sihat sikit. Kurang sakit lah. Selalu walaupun dah dibekalkan dengan ubat hospital daripada doktor kerajaan, saya makan juga masih juga rasa sakit. Saya sehari kena makan tak kurang daripada 10 jenis lah ubat, sebab saya bukan sakit jantung ni. Saya ada masalah sebelum jantung, saya ada sakit kencing manis, Allah hadiahkan. Hadiah yang kedua Allah hadiahkan sebelum kencing manis. Yang terakhir Allah bagi hadiah jantung. Sebelum tu kencing manis. Sebelum tu saya ada darah tinggi. Lepas tu saya ada gout. Saya ada masalah sedikit yang terbaru ni buat pinggang. Dan saya ada masalah-masalah lain. Bagi sesiapa yang berminat dengan saya, PM lah macam-macam benda nak jadikan saya imam dia ke apa, berfikirlah kamu banyak kali sebab saya bukan lelaki yang sihat dari segi kesihatan. Saya manusia yang kurang mampu, bukan kurang, memang tak mampu pun untuk nak bahagiakan kamu. Jadi jangan PM beria sangat jangan nak jadikan saya sebagai imam mereka. Saya tak mampu, saya tak sihat saya tak sihat, saya nanti bila tak sihat dengan masalah saya sendiri yang tidak boleh diselesaikan, kamu akan menjadi susah. Jadi bagi wanita-wanita yang selalu sangat PM saya, minta saya jadi imam awak tu, bukan tak nak, saya memang tak mampu, saya tak sihat. Kecuali orang yang dapat menerima saya dalam keadaan saya yang seadanya. Orang tak sihat tak sihat, kalau sekadar cukup makan aja tak cukup dalam hidup. Erti sebuah rumah tangga dia perlu sihat, menjalankan kewajipan sebagai ketua keluarga, bukan hanya bagi duit je untuk makan. Banyak benda, banyak perkara. Jadi bagi wanita-wanita yang minta disahkan dalam pertemanan, kalau ada FB lepas tu PM saya, abang jadikanlah saya sebagai isteri. Bukan saya menolak sangat-sangat, saya tidak menolak rezeki, cuma saya tak sihat. Saya tak sihat. Jika kahwin dan keadaan saya sendiri tidak mampu untuk membahagiakan kamu, saya sendiri tak sihat, jadi kamu akan rugi. Saya tak rasa segan atau malu untuk menyatakan saya memang tidak berapa sihat dalam bab itu. Okeylah.
Sambil-sambil saya sediakan ubat saya ni, kita berbual-bual. Okey. Teman-teman, kehidupan ni kadang-kadang macam-macam kita usahakan. Bagi yang kita usahakan apa yang Allah izin, benda tu jadi, alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur. Tapi apabila apa yang kita usahakan Allah bagi juga rintangan ataupun halangan, kita kena belajar reda juga. Sebab sesuatu kejayaan yang kita hendak, ianya berlaku dengan izin Allah. Kita nak buat perkara yang baik, dalam masa yang sama ada satu lagi makhluk yang telah berjanji akan menyesatkan seramai mungkin umat Nabi Muhammad untuk jadi pengikut dia, bukan menuju ke syurga seperti Rasul kita Muhammad SAW menuju ke neraka. Dia juga minta kepada Tuhan. Allah itu sangat-sangat adil. Dia tidak hanya mengabulkan atau mengabulkan permintaan makhluk dia yang umat Nabi Muhammad saja. Sebagai Tuhan dia sangat adil, permintaan daripada iblis dan kuncu-kuncu dia juga dikabulkan sebagai Tuhan. Dia sangat adil. Maka untuk itu kita mintalah sama-sama supaya Allah Ta'ala melindungi kita, memberikan kita kekuatan iman, mengharungi tulisan takdir Allah di kalam tu sebaiknya. Walaupun kita merancang sebaiknya, tetap juga kadang-kadang berlaku gagal. Berlaku gagal bukan kehendak kita, atas izin kehendak Allah. Kita nak buat macam mana? Dan terang kita hanya sekadar sebagai hamba. Sebagai orang Islam, suka tak suka, kita sebagai orang Islam, antara rukun iman yang kita kena wajib beriman adalah kepercayaan kepada qada dan qadar. Minta maaf saya bukan nak mengajar agama. Saya bukan ustaz. Saya bukan ustazah. Saya sekadar berkongsi sebagai orang Islam. Apabila saya bermasalah, saya rujuk. Saya lihat ustaz-ustaz, ustazah juga, para penceramah, lihat kitab. Kita kena beriman lah kepada antara rukun iman iaitu kepercayaan kepada qada dan qadar. Kita jangan hanya nak bersyukur dan seronok hanya qada yang baik, maksudnya tulisan takdir yang baik saja. Sedangkan tulisan qada atau takdir yang dibagi sebagai ujian yang tidak baik, kita tidak nak bersetuju, nak reda, tak boleh. Kita kena ni banyak hari-hari kita makan. Jadi kawan-kawan, jagalah kesihatan kamu dengan baik, jangan jadi macam saya. Saya manusia yang biasa dan kurang iman, terutama bab makanan lah. Dan selepas saya berkahwin, isteri saya masak sedap. Isteri saya yang ada sekarang ini, dia tinggal bersama dengan anak lelaki saya. Dia kalau masak, saya ni cerewet. Saya cerewet bab makan. Saya nak ada rasa tu, nak rasa ni, dia tahu lah saya punya perangai. Dan isteri saya juga, kalau bab masak, dia juga memang begitu berhati-hati. Dia nak ramuan sampai cukup. Mungkin disebabkan sifat saya yang cerewet ni, makan nak sedap. Tu kesilapan saya. Saya suka makan sedap. Hasil dia bila makan sedap, penyakit saya kurang exercise. Jadi Allah hadiahkanlah penyakit. Kena terima lah. Jadi teman-teman yang rahmati Allah, makan ubat saya campur dengan ni janggut dalam. Ni rutin saya kena makan ubat ni. Tak saya bermasalah, saya buat kerja sikit, tak berapa baik lah. Saya jantung sumbat, saya tak boleh bantu ni dengan ubat ni. Saya buat kerja sikit, cepat penat lah, letih rumah. Tapi alhamdulillah dengan ni janggut Adam, ubat hospital. Terima kasih untuk doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kau minum dulu Alhamdulillah. Jadi untuk kawan-kawan yang nasib dengan saya, ada masalah jantung, jangan ikut saya lah. Saya masalahnya adalah saya pantang. Doktor cakap
Jangan makan tu, jangan makan ni, benda yang jangan tu lah saya makan. Saya favourite pada nasi biryani kambing terutama nasi biryani kambing setakat ni yang saya favourite lah kan di Batu Pahat. Nasi biryani kambing di Pokok Sena tu. Tapi kadang datang lewat dah tinggal ayam je. Tapi kalau di Ompeng ni nasi biryani yang popular, nasi biryani 40 hari tu lah, kali 40 hari. Cuma saya lebih selesa di nasi biryani Pokok Sena tu. Buat masa ni lah untuk cita rasa saya. Tapi mana-mana pun sedap, jangan ikut saya. Alhamdulillah dah makan ubat ni. Saya fikir nanti nak buat sedikit membagi meja rumput saya ada 2 dia punya skru tercabut. Cuma saya nak berkongsi sikit kepada kawan-kawan untuk diri saya juga. Bila saya lihat beberapa petikan artikel yang Allah kata jangan kata kamu beriman sebelum diuji. Tu dia. Saya walaupun umur dah 56, saya lahir bulan 12 pertengahan, nak masuk jalan 57, syukur kepada Allah. Tapi penyakit banyak. Saya pantang nampak iman saya kurang kuat. Terutama makanan nasi biryani, sup kambing gearbox, asam pedas, kepala ikan merah yang sedap-sedap terutama pegilisi saya masak sedap. Saya suka makan ikan terutuk, ikan caru tu. Jadi saya kalau masak memang cerewet. Dia nak bahan cukup, tu yang hasil dia. Dan saya memang cerewet kalau benda kurang ramuan. Jadi saya masak, bagi saya lah, memang sedap. Dan saya nak kongsi sikit untuk diri saya dan kawan-kawan. Allah juga telah kata jangan katakan kamu beriman sebelum diuji. Allah berfirman kepada malaikatnya yang bermaksud, ni bukan saya nak cakap apa, kita sama-sama berkongsi. Pergilah kepada hamba-Ku, lalu timpalah bermacam-macam ujian kepadanya, kerana Aku mahu mendengar suaranya. Allah, begitu sekali Allah Akbar. Dan Allah juga telah berfirman, apakah manusia mengira bahawa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Saya selalu kena ingat benda ni. Dan teman-teman, manusia sebenarnya tidak cukup dengan hanya berkata kami telah beriman. Mereka tidak dibiarkan membuat dakwaan seperti itu sehingga terdedah kepada ujian dan membuktikan kebenaran dakwaan mereka. Di perkongsian ni bukan kata saya ni ustaz atau ustazah, tak ada. Saya rujuk kepada artikel ustaz-ustaz dan ustazah juga. Dan firman Allah SWT bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi itu sebagai perhiasan agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amal perbuatannya. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 7 dan 8. Teman-teman yang dirahmati Allah, sama-samalah kita memahami keadaan ini sebagai hamba. Saya berkongsi ini bukan tunjuk saya baik. Umur pada macam ni, daripada kita bercerita perkara-perkara yang jauh ke sana, lebih baik kita berbincang ke arah ke kanan. Teman-teman yang dirahmati Allah, jagalah kesihatan, sayangi diri sendiri, sayangi family, sayangi kawan-kawan yang membina kita ke arah kebaikan. Hati terjumpa lagi di lain siaran. Saya doa saya untuk kawan-kawan saya, teman-teman saya, sama ada di Facebook, di YouTube, di kawan-kawan saya di dalam yang terbaru, di dalam TikTok. Sayangi diri kamu, sayangi Allah, sayangi family, sayangi sahabat-sahabat yang membawa kamu ke arah kebaikan. InsyaAllah kita sama-sama berjalan di dunia menuju ke akhirat, di jalan dunia, jalan ke syurga, menuju ke syurga akhirat yang sebenar. Okey, Assalamualaikum kawan-kawan. Kita jumpa lagi di lain siaran. Dah.